Hai, Assalamualaikum. Hari ni akan nak ajar cara buat kurta, cara potong baju kurta. Okey, sekarang kain yang akak guna sekarang ni kain cotton linen. Ini akak buat baju customer Okey, korang boleh follow akak step by step. Okey, korang jangan lupa subscribe akak punya channel, share dan like. Okey, lepas ni akak akan teruskan buat video untuk korang belajar. So, sekarang ada ukuran dia Kalau korang tengok betul-betul ukuran bahu dia 17. Sekarang ni akak ikut ukuran badan dia. Bahu 17, panjang tangan 22, dada 35, punggung 39, labur 31. Korang tengok betul-betul. Bahu 17, panjang tangan 22, dada 35, 39, punggung 31, labur baju. Okey, korang faham? Ni cara akak buat Akak kalau ambil tempahan baju customer, cara akak ringkas macam ni. Mudah faham. Okey, sekarang ni dada 35 ni akak tak ukur ngam-ngam, akak ukur longgar sikit. So nanti bila kat kain, korang cuma tambah dalam 1 inci. 1 inci ataupun 3 suku. Okey, korang faham? Okey, sekarang ni kita buat bahagian hadapan. Okey, bahagian hadapan bahu, kita buat garisan bahu tegak, pastikan tegak. Okey, bahu dia 17. So 17 bagi 2 berapa? 8, 8, 16. 8 kali 2 16 kan? 16 jadi 8,5. 8,5 kali 2 17 kan? Okey, kita tanda 17 sini 8,5. Okey, lepas tu leher pula, sebab dia leher bulat, bukan leher cekak musang ataupun leher consam, jadi korang tak boleh keluar lebar sangat lah, tak nak besar sangat lah. Kalau korang keluar 3 kali 2 dah 6. Leher tu macam bila buat 6 tu bulat, dia macam besar. Ni standard badan orang ni normal lah, saiz S atau M. So korang kena letak 2-3 suku. Dalam 2-3 suku dia punya lebar leher dia. Macam ni kan? Korang tengok pembaris ni, 1 inci, 2 inci, setengah inci, separuh daripada 1 inci. 3 suku tu separuh, lebih daripada separuh setengah. Maksudnya sini. Korang faham? Macam jam 6 suku, macam kalau kita tengok jam 8 suku, 8,5, 8.45. Macam tu. Kira macam 2.45 lah. 2.45. Kira 2-3 suku. Korang faham? Okey. Lepas tu korang buat garisan serong macam ni. Macam ni untuk bahu. Lepas tu korang turunkan buat garisan tegak. Lepas tu anggaran customer ni dia badan dia saiz lebih kurang M. So kalau M, korang turunkan lebih kurang 8,5. 8,5 sini korang tanda. Daripada sini, pembaris ni letak daripada atas bahu ni. Korang follow betul-betul. Korang tanda 8,5 sini. Lepas tu korang buat garisan tegak macam ni. Dada, korang tengok dada berapa? Dada 35. 35 kali 4 berapa? 35 bahagi 4. 8 kali 4, 8, 16, 24, 32 kan? Sini 8, 32. 33, 34. Maknanya sini 34, 8,5, 34. Tambah lagi suku 35. Maknanya 8, 3 suku 35. Keliling dada 35 jatuh kepada 8, 3 suku. 8, 3 suku ni kira kali dengan 4, kali 8, 3 suku kali dengan 4 dapat 35. Okey, korang faham? Kalau korang tak faham, korang pakai tali tip lah. Macam ni. Akak ajar pakai tali tip. Katalah 35 kan. Korang cari 35 sini dada. 35. Nampak tak 35 ni? Korang bagi kepada 2. Korang bagi kepada 2, jadi separuh kan? Okey, kita tengok berapa separuh ni. Separuh ni dia jatuh kepada 17,5.
Lepas tu 17.5 ni kita bagi lagi 2. So kita dapat berapa? Tengok tali tape ni dapat berapa? Okey, korang akan dapat 83 suku. Betul tak pengiraan akak tadi? 83 suku. Tengok tali tape 83 suku. Okey, korang tanda 83 suku sini. Mana korang ikut cara korang lah. 83 suku mana? Sini. Okey, ngam-ngam dekat garisan bahu sini. Sikit. Gitu. Lepas tu, bila korang dah buat tanda sini untuk keliling dada, korang akan tambah dalam 1 inci. Okey, 1 inci sini. Lepas tu korang ukur labur baju 31. Okey, 31. Korang naikkan 3 suku. 3 suku ni tak sampai 1 inci. 3 suku korang tengok betul. 3 suku ni tak sampai 1 inci. Paras ni tak sampai 1 inci. Korang tengok betul-betul. Korang fokus paras ni Lepas tu korang naikkan 3 suku inci macam ni. Atas 3 suku inci. Lepas tu korang turunkan ukuran labur dia 31. Korang tanda 31 sini. Lepas tu korang buat garisan tegak bawah. Garisan tegak ya. Lepas tu bahagian punggung pula. Okey, punggung dia lebih kurang korang turun dalam bahu ke pinggang lebih kurang 16. Orang ni tinggi dah juga kan. Korang tanda sikit je 16. Lepas tu korang turun 8 inci. Kita nak dapatkan garisan punggung dia. Okey, ni garisan punggung. Ni bahu ke pinggang. Daripada pinggang ke punggung 8 inci kita turun. Lepas tu kita dapatkan garisan tanda untuk bahagian punggung. Punggung dia 39. So pengiraannya macam mana? 10 kali 4 40 kan. Kita kurangkan suku inci jadi 39. Perasan tak? Pengiraan akak ni macam akak nak mudah kan. Tapi korang yang tak pandai kira memang payah sikit lah. So 10 kali 4 40 kan. Sekarang punggung dia 39. So korang kurangkan suku inci je. Sama je. 9 kali 4 9, 18, 27, 36 37, 38, 39. Okey, sini sama je. Okey, lepas tu korang keluarkan dalam 1 inci untuk kelonggaran. Lepas tu korang buat shape macam ni. Dada ni korang tambah lebih sikit pun tak apa, 1 inci suku. Senang nak masuk baju. Lepas tu korang shapekan dia pakai pembaris ni. Shapekan dia macam ni. Lepas tu korang terus turunkan bawah macam ni, terus tegak. Okey, dia ada shape sikit je. Macam ni. Dia lekuk sikit. Sebab bahagian bawah ni lagi besar sikit. Lepas tu bahagian bawah ni korang naikkan dalam 4 inci korang tanda. Ini untuk bahagian belahan. Okey, kurta ni ada belahan. Lepas tu dekat kocek pula kiri kanan, tak perlu dua-dua belah kocek pun tak apa, poket sisi. Korang boleh buat poket sebelah ataupun dua-dua belah. So nak tanda lubang poket ni, korang turun daripada bahu ke daripada ketiak ni yang ada tanda ni, korang turun dalam 4 inci, dalam 5 inci. Korang tanda 5 inci sini. Lepas tu korang tanda 6 inci. Okey, korang nanti akan jahit daripada sini ke sini. Korang matikan jahitan. Sini ke sini korang tak perlu jahit sebab lubang poket tak perlu jahit. Lepas tu korang sambung balik jahit daripada sini ke sini. Sini tak payah jahit sebab sini ada belahan. Okey, maknanya lubang poket ni korang tak perlu nak jahit. Okey, sekarang ni korang dah siap macam ni. Korang ambil ni untuk lubang ketiak dia dengan untuk leher. Korang buat tanda macam ni. Okey, tanda buat lubang ketiak dia macam ni. Lepas tu bahagian leher ni korang turun, cuma jangan turun banyak sebab bahagian belakang nanti ada lebihan. Korang turun dalam 2 inci setengah. Lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu korang tanda sini. Okey, 2 inci setengah. 2
2,5 inci saja. Lepas tu korang dah boleh potong bahagian hadapan. Korang peniti dulu sebabnya bahagian belakang sama dengan bahagian, lebih kurang sama dengan bahagian belakang. Korang peniti sikit supaya kain ni tak lari. Lepas tu korang potong. Basi bahagian leher ni setengah. Bahagian bahu setengah. Bahagian ketiak pun setengah. Korang potong. Mana yang tak biasa tu korang tanda dulu setengah inci, 1 inci. Okey, bahagian bawah ni 1 inci setengah. Sebab 1 inci setengah, 1 inci setengah ataupun 1 inci 3 suku. Ikut pada kita lah, kita nak lipat besar mana kita nak ikat. Kalau kita nak lipat bahagian bawah ni lebar dalam 1 inci, kita ekstrakan dia basi dalam 1 inci setengah atau 2 inci. Terpulang pada masing-masing lah. Okey, lebih kurang kalau ikut cara akak lebih kurang 2 inci. Lepas tu bahagian tepi ni basi yang akak selalu buat 1 inci. Supaya kalau in case baju tu sempit ke, kita boleh adjust besarkan. Kalau basi tu sikit sangat, kita tak boleh nak adjust besarkan sebab basi tak banyak. Akak buat basi 1 inci. Tengok pada kain. Kalau kain tu banyak, so akak ekstrakan 1 inci. Lepas tu bahagian belakang akak tanda macam ni. Just tanda macam ni, ikut pembaris ni. Lepas tu kita akan dapat tanda macam ni. Lepas tu bahagian poket pun kita tanda. Bahagian belah pun kita tanda. Okey, semua kita dah tanda macam ni. Okey. Sekarang bahagian hadapan sudah siap. So kita potong bahagian belakang. Bahagian belakang kita guna sebelah sini, tapi kita pusingkan macam ni. Pusingkan macam ni. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan ira tegak. Ira tegak macam mana tau? Ira bukan kain ni tak sengit. Nak tahu macam mana cara akak macam ni. Akak lipat 2. So kita nak tahu kain tu tegak pun tegak ke tidak, macam ni. Daripada sebelah situ pun boleh juga tadi, kalau daripada pusing sebelah sana. Sebab akak rasa lagi mudah macam ni. Okey, sekarang kita tengok berapa 15. Tadi 13 kan, tak kisahlah berapa kan. Janji kita ukurannya sama. Okey, sekarang 14. So sini pun 14, bawah pun 14. Okey, jadi sama. Maksudnya lebar ni sama atas bawah, jadi dia tak sengit. Lepas tu kita betulkan macam ni supaya dia tak sengit. Kita ambil bahagian depan tadi macam ni, kita bentang macam ni. Kita samakan dekat kain, semua sama. Lepas tu kita naikkan 3. Okey, ni dah sama kita naikkan 3 suku. 3 suku daripada yang garisan bahagian hadapan ni. Korang nampak? Korang naikkan 3 suku 2 kali. 3 suku, lepas tu naikkan lagi 3 suku. Maknanya 1 inci, 3 suku, 1 inci setengah. Korang naikkan 1 inci setengah. Okey. Lepas tu korang buat garisan macam ni, sama. Dia punya ukuran antara sini dengan sini, sini dan sini sama. Okey. Bahagian leher pula 2-3 suku. 2-3 suku. So korang pun tanda sini 2-3 suku. Tapi korang buat garisan macam ni kan. Korang buat macam ni, garisan tegak sini. Yang ni garisan ni serong. Okey, korang faham. Lepas tu yang ini korang buat garisan tegak untuk bentukkan leher. Ini kita turunkan dalam 3 suku inci. Lepas tu kita bentukkan leher belakang. Agak-agak lah, korang pandai-pandai korang lah adjust bentukkan.
Korang buat cantik, baru puas hati, baru korang potong ni. Lepas tu bahagian leher ni, bahu ni samalah. Yang lain korang potong semua sama. Cuma yang sini je, sini basi setengah sini pun setengah, samalah ikut yang ni. So korang boleh potong macam ni. Tengok akak potong macam mana. Sebelum tu korang tanda dulu sini. Tanda buat garisan. Bukan apa tau, takut nanti belakang dengan hadapan tertukar. Kita tak perasan kalau ada kelang kabut kan. Okey, basi leher dia setengah inci. Korang potong. Okey, bahagian bahu dia setengah inci juga, sama dengan bahagian hadapan basi. Bahagian ketiak dia pun setengah inci. Korang ikut je bahagian hadapan, korang potong. So ini bagi memudahkan korang potong. Akak ajar paling senang sekali cara nak potong kurta. Lepas tu bahagian bawah ni korang potong sama. Sama basi. Akak sarankan mana yang baru nak pandai belajar jahit tu, korang pakai kain cotton linen. Kain cotton linen ni baik. Cotton biasa boleh juga. Untuk belajar, beli kain yang murah je. Tapi cotton linen ni mahal sikit lah. Dia semeter, dia bilang 60. Tapi semeter dia, tak silap akak, RM16. Sebab akak pernah beli kan. So korang dah dapat macam ni kan, bahagian hadapan dengan belakang. Ini bahagian belakang nanti kita akan cantumkan dengan bahagian dah hadapan. Dia akan jadi macam ni. Maksudnya bahu belakang lebih ada garisan dekat bahagian depan. Perasan tak baju-baju kurta? Dia orang bahu dia bukan bahagian atas. Bahu dia bahagian bawah sikit daripada bahu. Dia akan bila kita cantum, dia akan jadi macam ni. Korang faham? Okey. Sekarang ni korang nak kira lubang leher, ketiak. Ketiak dia berapa inci yang perlu korang buat. Okey, sekarang ni korang ukur daripada sini daripada ni 1 inci kan. 1 inci daripada sini ke sini 1 inci kan. So korang bagi 2 sini. Jadi daripada sini korang ukur. Korang nak dapatkan bahagian ketiak. Okey, sekarang bahagian ketiak dalam lebih kurang 9. Okey, 9 betul-betul 9. So dekat lengan nanti korang kena buat lubang ketiak dalam 8 inci. 8 atau 7 3 suku. Kalau korang rasa macam kecil, korang boleh keruk besarkan sikit. Sikit lah suku. Sebab kadang-kadang kita pandai-pandai lah nak adjust kan. Akak pun buat baju lebih kurang macam ni je agak-agak. Okey, korang buang sikit ke, jadinya macam okey 9 lah. 9 lah. Tapi dekat bahagian lengan nanti korang buat, bahagian ketiak nanti korang buat 8 inci, 7 3 suku. 7 3 suku. Sekarang ni ketiak dia 9 kan. Okey, korang lipat dulu yang ini. Lepas tu korang potong bahagian lengan dia. Lipat kain ni 2. Terus kita terus potong 2 tangan. Tegakkan kain ni, ira dia. Okey, tengok garisan dia sama kan. Lepas tu korang lipat lagi sekali. Ni besar sangat. Tangan orang tu kecil, tak lebar, orangnya tak gemuk. Okey, macam ni. Korang lipat lagi sekali. Okey, pastikan ni berapa. Okey, ni 9 3 suku. So bawah pun 9 3 suku. Okey, sama. Okey, sekarang ni korang buat bagi tanda macam ni. Lepas tu korang ukur panjang tangan dia. Panjang tangan dia 22. So korang turunkan 22. Sini korang tanda. So daripada sini nak buat dia punya lekuk dia, keruk dia, korang daripada sini sampai sini lebih kurang korang letak dalam 3,5. Tak sama baju perempuan dengan baju lelaki. Kalau baju perempuan, dia punya ketiak, dia punya keruk, lubang ketiak dia tu, kita turun daripada sini,
5 inci. Kita ambil 5 inci. Tapi kalau baju lelaki 3 inci setengah sahaja. So lepas tu kita buat garisan macam ni. Berapa tadi kita letak? 7 3 suku. Okey. Bahagian ketiak dia 7 3 suku. Sini kita tanda 7 3 suku sini. So lepas tu kita guna pembaris ni, kita buat lengkung. Lengkung dia tak sama macam lengkung baju perempuan Kita jangan guna yang ni. Yang lengkung sangat ni jangan. Kita guna yang ini. Maksudnya dia lengkung sikit je. Jangan dia terlalu lengkung. Kalau pakai ni biasa. Kalau lengkung yang ini untuk baju perempuan, dia keruk lebih. Tapi kalau untuk baju lelaki, kita tak perlu nak lengkung sangat, lebih kurang macam ni. Lepas tu kita buat garisan bawah ni. Lengan dia, hujung lengan dia tak nak besar sangat kan. Anggaran 6 inci dia punya hujung lengan. Kita tanda 6 inci. Lepas tu kita buat curve macam ni terus sampai bawah. Okey, korang guna curve ni terus sampai bawah. Okey, korang faham? Lepas tu korang baru potong. Sebelum potong korang cek dulu betul tak 9 bahagian lubang ni. Korang ukur dapat tak 9. Okey, ngam-ngam 9. Kita tambahkan lagi sikit. Biar terlebih sikit. Bahagian ni biar terlebih sikit daripada ketiak. Okey, kalau korang ukur bahagian badan ni 9 ketiak dia. Ketiak dia tadi yang akak tunjuk 9. Bahagian lengan dia korang kena dapatkan dalam 9,5. Faham? Kena ada ekstra setengah inci. Setengah inci ataupun suku lah. Okey. Dalam 9 suku kan. Lebih kurang. Kena lebih daripada bahagian ketiak. Ketiak badan. Ketiak bahagian badan tu 9 inci. Jadi ketiak bahagian lengan ni 9 suku atau 9,5. Okey, lepas tu korang potong. Basi setengah inci. Okey, bahagian bawah ni korang buat basi lebih kurang 1 inci 3 suku. Okey, akak suka kalau bawah baju tu basi 1 inci 3 suku. Jadi kat lengan pun 1 inci 3 suku. Jadi sama. Jadi lebar nanti kita jahit bahagian bawah baju dengan lengan baju ni sama lebar. Jadi kita nampak selari, nampak lebih kemas lah kan. Lepas tu korang potong sini. Bahagian tepi lengan ni korang buat 1 inci basi. Okey, 1 inci Okey. Yang lebih-lebih ni korang buang. Okey, sekarang kita dah dapat bahagian lengan. 2 lengan sekali kita potong. So kita akan tanda dekat bahagian sini, kat tengah sini kita tanda. Bila buka dia akan nampak tanda kan, macam tu. Ini untuk apa? Ini untuk sama dengan baju kebaya, baju kurung apa semua. Kita akan tanda dekat bahagian lengan tengah, supaya bila kita cantum nanti bahagian badan dengan lengan ni, bahagian tanda ni akan berjumpa dekat garisan bahu dekat badan tu. Okey. Tapi kurta lain dia tak boleh. Okey, kurta lain. Kurta dia bila cantum dia tak akan bertemu dekat garisan jahitan. Sebab bahu dia turun sikit. Faham? Tak apa, korang nanti bahagian masa menjahit nanti akak ajar macam mana. So korang dah tanda sini, bahagian dalam pun korang tanda. Maknanya dua-dua korang tanda. Ni bahagian sebelah tangan kiri, sebelah tangan kanan. Okey, korang faham. Sekarang ni akak dah siap tunjuk cara potong baju kurta. Detail akak tunjuk step by step. Korang boleh follow one by one. Ikut betul-betul, memang korang akan dapat sama macam apa yang akak tunjuk. Cuma ukuran tu akak dah ajar tadi. Korang kena tengok 2-3 kali video cara pengiraan dia. Dada bahagi 4 berapa, lepas tu kena tambah berapa, tambah berapa tu korang kena fahamkan betul-betul. Korang kena buat catatan. So next time kalau korang nak buat, korang dah faham. Okey, sekarang detail akak ajar cara potong kurta. So
Lepas ni akak akan ajar cara menjahit kurta leher bulat sahaja. Butang 2 atau 3 lah, tapi akak rasa butang 2 kot. Okey, sampai sini saja video akak. So next time akak akan ajar cara menjahit kurta ni. So korang jangan lupa subscribe akak punya channel, like dan share akak punya video kat kawan-kawan korang mana yang minat menjahit apa semua tu. Korang share, korang pun boleh belajar kan, sementara daripada korang kalau korang kerja kilang ke apa ke, so ada free time korang boleh belajar. So korang boleh buat baju sendiri ataupun baju adik-beradik, family kan, boleh save duit. Okey, sampai sini saja video akak. Kita jumpa lagi, see you next time, bye.